dekat angkasa lepas ni sebenarnya banyak sampah, tahu tak? Bukan dekat bumi kita cakap pasal sampah, dekat angkasa pun banyak sampah. Tapi bezanya dekat angkasa lepas ni, sampah dia tak duduk diam. Dekat bumi sampah dekat situ lah. Kita kata api ambil, kan? Tapi dekat angkasa sampah dia bergerak. Ada yang bergerak laju, ada yang bergerak perlahan. Ada yang dekat dengan bumi, ada yang jauh daripada bumi. Jadi apabila satu satelit ataupun barang-barang yang menjadi sampah angkasa, mereka akan bergerak mengorbit bumi bergantung kepada kelajuan dia, dan kelajuan dia tu boleh memusnahkan satelit-satelit ataupun kapal angkasa yang beroperasi dekat angkasa. Jadi sangat-sangat bahaya kerana dekat angkasa dia tak ada drag. Kalau dia makin tinggi, makin jauh daripada bumi, dia tak ada drag seperti kita di graviti ni. Dekat angkasa dia tak ada geseran tau. Kalau kita lancarkan, dia akan terus saja. Dia tak ada macam bumi. Kalau kita bergerak atas jalan, roda pusingan roda tu akan terhenti dengan sendiri kerana ada geseran dengan tar. Tapi dekat angkasa dia bebas. Jadi kalau dia dilancarkan atau terlepas ke angkasa, dia akan terus berputar mengelilingi bumi. Bayangkan dengan putaran dia bergerak dengan lebih laju daripada peluru, dan kalau terkena mana-mana satelit yang ada, dia boleh merosakkan satelit. Kalau ada kapal angkasa contoh ISS ke roket kita yang dalam perjalanan, dia punya hantaman dia tu walaupun kecil, tetapi kalau dia bergerak lebih laju daripada peluru, momentum yang dihasilkan boleh menembus kapal angkasa. Dan tentunya bila tembus, habislah. Aksiden famous yang melibatkan sampah angkasa contohnya macam baru-baru ni China kan, yang Long March tu. Tu kira sampah angkasa lah, kerana semua roket yang besar-besar biasanya mereka akan jatuh semula ke bumi. Jadi itu dikira sampah angkasa yang besar yang mana jatuh ke bumi, dan juga kalau tak terbakar sepenuhnya, dia akan boleh jatuh dekat rumah, dia boleh terdampar dekat pantai, dan kebanyakannya bahan-bahan angkasa lepas ni adalah bahan angkasa kimia yang berbahaya. Sebab itu kita ada undang-undang, kena jatuh ke bumi, apa yang perlu dilakukan. Untuk aksiden yang berlaku di angkasa lepas, yang pertamanya dia tidak ada aksiden yang menyebabkan kerosakan pada satelit hantaman tu kerana kita memantau sampah-sampah angkasa ni. Tetapi beberapa kali ISS mengubah haluan dia, menaikkan altitude dia, mengubah kerana waktu itu ada sampah-sampah angkasa yang dijangkakan akan melalui laluan ISS. Kebiasaannya setiap objek yang naik ke langit, operator lah yang menghantar objek ke langit, mereka perlu tahu bila tarikh luput satu objek tu. Contohnya satelit tu berapa lama dia boleh bertahan dekat angkasa, laluannya sekiranya telah tamat tarikh luputnya, bila dia akan masuk semula ke bumi. Dia akan terbakar lah. Maknanya kita akan tahu kalau objek kecil dia akan terus terbakar, jadi selamat. Jadi kalau objek-objek besar, setiap satelit-satelit yang besar ni, mereka mempunyai simpanan minyak khas untuk pergi ke satu kawasan yang dipanggil sebagai kubur angkasa lepas. Dia akan ditolak keluar daripada bumi, keluar jauh supaya tidak boleh ditarik ke dalam graviti bumi. Maknanya ada propulsion dekat satelit tu supaya mereka tidak pergi dekat dengan bumi, keluar terus daripada kawasan satelit-satelit yang sedang beroperasi. Jadi akan menjadi sampah angkasa keluar terus lah, memang kekal lah dekat sana. Tapi angkasa ni luas kan.